pengetahuan semua, tak ada siapa yang tak nak bayar bank. Lagi-lagi dah 10 tahun dah. 10 tahun dah berusaha keras. Maksudnya kalau peminjam ni punya pengadu, kalau dia ni seorang yang tidak bersungguh, 10 tahun tu dia tak bayarlah rumah ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan saya Aki. Okay guys, hari ini saya ingin berkongsi salah satu video sulutan daripada sidang media yang telah dilakukan oleh Kanda Yusof Azmi bersama dengan rakan-rakannya ataupun Semboyan Satu Malaysia berkenaan dengan salah seorang individu yang mendakwa kediamannya akan dilelong oleh pihak bank. Okey, adakah mungkin kerana tidak mampu membayar di zaman COVID-19 ataupun ada permasalahan yang lain? Okey, untuk mendapatkan cerita yang sebenar, jom kita tonton sidang media tersebut. Jom guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pengguna di Malaysia. Pada petang hari ini kita akan mengadakan satu sidang media bagi membincangkan dan melaporkan perkara yang dipanggil gesaan terhadap bank yang agak menindas kerana mengambil tindakan kepada peminjam-peminjam yang berada di Malaysia. Untuk maklumat, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia adalah satu organisasi yang dibina untuk membantu dan menegakkan hak-hak pengguna di Malaysia. Sejak kebelakangan ini, kami menerima rungutan, aduan berkaitan dengan penindasan sesetengah dan sebahagian daripada bank-bank di Malaysia yang telah mengambil tindakan yang pada kita tindakan yang tidak baik kerana mengambil tidak berperi kemanusiaan, kerana mengambil tindakan kepada peminjam-peminjam yang berdepan dengan masalah pandemik COVID-19. Seperti yang semua sudah tahu, kita sekarang berada dalam keadaan yang getir. Seluruh rakyat dan seluruh dunia berada pada saat yang getir kerana kita semua berdepan dengan satu pandemik yang tidak pernah kita lalui sebelum ni. Semua masyarakat, tidak kira bangsa, agama dan mana-mana saja, mengalami kesusahan. Ada di kalangan pekerja berdepan dengan masalah dikurangkan gaji, manakala peniaga-peniaga kecil dan sederhana berdepan dengan masalah untuk menjana pendapatan. Dan semua mereka ini merupakan peminjam-peminjam bank. Mereka mempunyai masalah. Mereka berdepan dengan masalah untuk membayar tunggakan bank. Kerajaan telah membuat satu dasar yang dipanggil prihatin bagi membantu peminjam-peminjam bank dengan memberikan moratorium selama 6 bulan. Malangnya, ada di kalangan peminjam-peminjam yang tidak diberikan moratorium ini. Tidak diberikan moratorium. Bila mereka, kerana dengan berbagai alasan, antara alasannya adalah kerana mereka tidak layak, kerana mempunyai tunggakan, berbagai alasan. Jadi walaupun moratorium yang telah diisytiharkan oleh kerajaan adalah moratorium yang bersifat automatik sebelum ni, tetapi masih lagi terdapat di antara rakyat Malaysia ataupun peminjam-peminjam bank yang tidak mendapat moratorium. Terdapat bank yang mengambil tindakan kepada mereka. Bersama kita ada seorang pengadu ataupun salah seorang daripada peminjam sebuah bank yang saya tidak mahu sebut dalam bank tersebut. Pengadu kita, Encik Adli, telah datang mengadu kepada Persatuan Pengguna Semboyan, mengatakan bahawa rumahnya telah dilelong ketika waktu PKP. Jumlah tunggakan 10,000. Yang lebih menyedihkan hati saya, jumlah tunggakan hanya 10,000, tetapi dia telah dicas dengan kos tambahan sebanyak 14,000 sebanyak 14,000, dan pihak bank mengenakan tuntutan 24,000 dan telah membuat satu pengisytiharan jualan pada bulan 10 buat pengisytiharan jualan untuk melelong rumah kediamannya. Untuk maklumat,
tuan-tuan, kita di Persatuan Pengguna Semboyan memang tidak berkompromi dalam isu-isu yang melibatkan tempat tinggal. Kerana tempat tinggal ni merupakan satu hak asasi manusia yang sangat penting. Bayangkanlah tuan-tuan, rakyat Malaysia, apa akan jadi kepada nasib Encik Adli ni apabila rumahnya dilelong. Di kala pandemik yang begitu getir ni, ketika masalah untuk menjana pendapatan, untuk mendapat wang lebih, rumahnya dilelong dan dia bakal diusir sekiranya dia tidak menyelesaikan tunggakan. Pada saya, pihak bank perlulah bukan setakat prihatin, perlulah berperi kemanusiaan. Rumah ini bukan satu benda yang dikatakan kehendak, dia satu keperluan, ya? Satu keperluan asas. Keperluannya orang tidak boleh tidak ada rumah, perlu ada rumah. Kalau kata loan lain ke kereta ke loan, saya boleh cerita lagi lah. Tapi ni kita bercakap tajuk rumah, pinjaman rumah. Bagaimana bank yang setiap tahun sebelum ni menjana pendapatan untung berbilion-bilion, berjuta-juta. Tidakkah mereka rasa kesihan, berperi kemanusiaan? Dikala tahun 2020 ini merupakan tahun yang tidak pernah berlaku daripada mana-mana zaman, iaitu satu dunia mengalami satu kemalangan yang sangat besar, iaitu mereka diuji dengan pandemik COVID-19. Dan semua orang mengalami kesusahan. Bukankah setiap tahun mereka telah menjana pendapatan? Dan kenapakah mereka tidak boleh memberikan sedikit kemanusiaan mereka pada tahun ini dengan tidak mengambil tindakan yang tidak berperi kemanusiaan untuk melelong peminjam? Berapa tahun dah bayar rumah? Berapa tahun dah pinjam rumah ni? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun dah pinjam dan 10 tahun dah membuat pembayaran. Pada tahun 2020 dia mengalami masalah kerana masalah menjana pendapatan, kerana dia berniaga. Beliau adalah seorang yang membekalkan perkhidmatan seni. Sudah tentulah di kala pandemik COVID-19 pendapatannya akan terjejas. Dan saya rasa bukan saja dia, bukan saja Cik Adli, ramai lagi masyarakat Malaysia yang berada di luar mengalami masalah yang sama, masalah terjejas pendapatan. Dan maklumat yang kita terima, ramai yang berdepan yang pergi kepada bank merayu-rayu supaya rumah mereka tidak dilelong. Pada kami Persatuan Semboyan, Pengguna Semboyan Malaysia, kami sangat kesian lah. Kita sangat kesian. Dan kita jangan sampai kita melabelkan bank-bank di Malaysia sebagai bank kapitalis. Setakat hari ini kebenaran kita lagi merasakan bahawa bank ni adalah organisasi yang prihatin. Kita masih lagi bersangka baik. Bank di Malaysia ni merupakan bank-bank yang budiman, bank-bank yang penyayang, bank-bank yang berperi kemanusiaan. Jangan sampai satu hari nanti apabila masyarakat Malaysia melabelkan bank sebagai instrumen drakonian, sebagai organisasi yang zalim, organisasi yang tidak berkemanusiaan. Saya rasa bank tidak mahu tomahan begitu berlaku pada bank. Jadi saya rasa amat wajarlah kepada pihak bank supaya dalam tempoh yang sangat getir untuk memahami kesusahan, memahami denyut nadi rakyat, untuk bersikap sedikit prihatin, tak banyak pun, sedikit prihatin. Setiap tahun menjana pendapatan yang lumayan, untung berjuta-juta, berbilion-bilion. Apalah salahnya? Apa salahnya? Hanya pada tahun ini berikan sedikit keringanan, berikan sedikit ihsan, berikan sedikit kemanusiaan untuk tidak mengambil tindakan-tindakan undang-undang kepada peminjam. Untuk pengetahuan semua, tak ada siapa yang tak nak bayar bank. Lagi-lagi dah 10 tahun dah. 10 tahun dah berusaha keras. Maksudnya kalau peminjam ni kalau kita lihat kita punya pengadu, kalau dia ni seorang yang tidak bersungguh, 10 tahun tu dia tak bayarlah rumah ni.
Sebulan bayar rumah berapa tuan? 1,200. Jadi dalam jangka masa 10 tahun ni, kalau track recordnya memang seorang yang memang tidak ada usaha untuk membayar hiring ataupun loan bank ni, sudah pasti dari dulu lagi rumah dah dilelong. Jadi kenapa kita lihat, kita pertama nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada kerajaan Malaysia kerana menjadi frontliner. Kita terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kesihatan dan kepada frontliner dan juga Majlis Keselamatan Negara dalam usaha menangani isu COVID-19 ni, yang di mana telah memberi banyak manfaat dan prihatin kepada masyarakat. Dan juga kita melihat banyak usaha-usaha kerajaan pada hari ini yang memberi banyaklah kita lihat kelonggaran, walaupun dalam keadaan COVID-19 ni, dalam ujian yang menimpa kepada masyarakat pengguna di Malaysia ni sebenarnya tidak mencukupi dengan bantuan yang diberi, tetapi alhamdulillah dengan usaha kerajaan yang ada hari ini dapat memberi banyak kelonggaran. Tetapi hari ini kita lihat bank-bank yang ada di Malaysia ini kemungkinan kita tidak labelkan semua bank kita faham mereka bank ni mempunyai SOP ataupun akta yang ada di dalam bank, yang di mana sistem yang dipakai kita tahu, tetapi takkanlah sistem ni dipakai tetapi dia juga boleh diubah. Maksudnya dia dibuat oleh manusia sistem ini, maka dia juga boleh diubah. Janganlah letakkan ini adalah sistem bank, ini adalah SOP bank, ini polisi bank. Kalau kita asyik mengatakan ini semua SOP, ini polisi, ini akta dalam bank, ini dah memang kerja kami. Jadi hari ini yang buat polisi siapa? Manusia. Yang buat akta siapa? Manusia. Yang menguasakan akta ni juga manusia. Yang menekan untuk buat benda ini supaya berjaya ataupun tidak, manusia. Jadi benda ini boleh diubah. Saya harap kalau kita lihat apa yang terjadi, dan saya percaya kita terima banyak aduan yang kita terima, tapi ada yang secara menghubungi kita tetapi tidak dapat hadir dan sebagainya. Terlalu banyak isu yang berkaitan rumah nak dilelong ni. Kita kena faham orang nak bayar sewa rumah, orang nak bayar loan bank ni setiap bulan ni bukan mudah, walaupun jumlahnya RM1,000, RM1,200. Pasal dalam keadaan COVID-19 ni kita terima banyak maklumat dan kita buat survey. Ada di kalangan usahawan ataupun orang yang berniaga ni kehilangan perniagaan. Bila kehilangan perniagaan, dia mempunyai kaki tangan pun kehilangan kerja, mula bekerja. Yang kita tahu juga ada yang diviralkan, dulu seorang juru terbang sekarang menjadi Grab rider. Kita tahu ada yang banyak. Kita tahu COVID-19 ni adalah satu ujian yang besar melanda bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Jadi kita mengharapkan di sini maaf saya celah awal sikit, nanti kan kita bagi kita mengharapkan supaya kita tahu bank-bank di Malaysia ni perlu patuhi apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan kita mohon kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita yang kita hormati, yang kita yakin seorang yang beliau sangat prihatin kepada masyarakat, supaya membuat satu pertemuan ataupun kita perlukan satu arahan daripada pihak kerajaan kepada bank-bank ini supaya memperhalusi keadaan yang berlaku kepada rakyat di Malaysia hari ini. Kita tahu banyak sangat yang telah orang kehilangan kerja, tak mampu nak bayar bank, tak mampu nak bayar personal loan, di bankrupt dan sebagainya. Kita tidak menyebut kepada pembayar yang tidak disiplin. Maksudnya dari dulu track recordnya memang tak nak bayar bank, tak ada usaha nak bayar bank, memang dari dulu memang kerjanya ambil loan bank lagi dan sebagainya. Ini satu benda yang berbeza. Kita bercakap tentang masyarakat yang memang berusaha nak bayar bank, tetapi hari ini bila masuk COVID-19 ni, sebenarnya COVID-19 ni pada bulan 3 apabila dia masuk, sebenarnya pada bulan 2 lagi perniagaan sudah merosot. Sebenarnya saya pergi ke Sarawak, saya pergi banyak perniagaan dah sudah merosot kerana COVID-19 ini masuk ke Malaysia pada bulan 3, baru dimulai dengan PKP, tapi di negara luar sudah berlaku dan benda ini telah memberi impak yang besar kepada seluruh dunia. Jadi saya sendiri pun orang berniaga, saya sendiri pun manufacturing makanan saya pun dah terpaksa tutup, tetapi terpaksa lagi kena bayar sewa, dan sewa pun tidak diberi diskaun, tidak diberi kalau kita tahu banyak orang bayar kedai ni dia dapat moratorium daripada bank, tapi dia tak bagi pada kita, dia hanya bagi diskaun 20%. Kita still kena bayar.
Kalau kita tak bayar, mesin, barang-barang kita semua nak letak mana? Jadi kita mesti cari kaedah usaha nak bayar. Kena juga bayar basic gaji pekerja dan sebagainya. Kalau tak, kilang terpaksa tutup. Dan kita tak mampu untuk kita ni macam inilah. Usaha kerajaan adalah memberi manfaat kepada masyarakat dan juga memberi bantuan kepada masyarakat apa yang kerajaan mampu. Begitu juga dengan kami yang majikan-majikan ini yang cuba untuk berusaha bayar gaji, cuba usaha untuk bantu pekerja kita, sebab kita tahu ada sebahagian yang kerajaan bantu, boleh katakan hampir menyeluruh yang mendapat bantuan, tetapi ada juga di kalangan yang tidak layak juga tak dapat bantuan pun ada. Jadi sebab itu kita lihat, kita mohonlah kepada, ini satu desakan daripada semboyan, daripada Persatuan Pengguna Semboyan, satu desakan mohon kepada kerajaan, jangan, yang saya dimaklumkan, yang amat berhormat Perdana Menteri kita dah umumkan sesiapa saja boleh pergi ke bank untuk dapatkan sambungan sekiranya layak, dapat sambungan moratorium bantuan moratorium bersasar 3 bulan. Saya mohon kepada pihak kerajaan, kalau boleh minta kepada pihak bank buat secara automatik kepada semua. Kalau kita lihat hari ini contoh saya ada lihat kajian fakta yang di mana bank-bank masih untung sampai tahun lepas MyBank saja 942 juta, CIMB 277 juta, RSB Bank 400 juta, Public Bank 1 bilion, Alliance Bank 104 juta, Hong Leong Bank 525 juta, Ambank 365 juta, Afing Bank 67 juta, Bank Islam 153 juta. Ini bukti bahawa bank-bank masih mampu memberikan lanjutan moratorium kepada peminjam-peminjam yang hari ini kita tahu semua melalui kesusahan hari ini. Siapa sajalah, jangan sebut B40 saja. Semua kategori pun kena. Kalau kita lihat orang meniaga kena, orang bekerja kena, orang semua kenalah. Boleh katakan semua terlibat. Jadi kita mohon kepada pihak kerajaan supaya jangan letakkan sebagai satu, bila letakkan bukan satu arahan kepada bank akan nak bagi tak nak bagi. Ada pilihan. Oh, okey, awak layak, awak tidak layak, awak layak, awak tidak layak. Jadi banyak yang tak layak nanti banyak yang tak layak. Jadi mohon kepada pihak kerajaan, saya memang mengharapkanlah walaupun kita tahu yang amat berhormat dan keadaan tidak sihat, tetapi buat satu arahan kepada bank-bank supaya beri moratorium secara automatik kepada semua pengguna di Malaysia. 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau kita lihat daripada kadar keuntungan 2020 ni, 2020 masih boleh cover. Kalau nak tambah sampai 6 bulan pun, kalau boleh bagi 6 bulan lebih baik. Sebab apa? Hari ini kita tengok banyak orang sedang restructure hidup. Jangan tanya jangan tanya bank, cuba tanya pegawai bank, cuba tanya kerani bank, cuba tanya accountant bank, orang yang bagi pinjam bank, yang tolong meluluskan pun dia pening kepala di dalam bank. Apatah lagi masyarakat hari ini. Semua orang melalui, yang bekerja dengan kerajaan dalam sektor apa sahajalah, agensi mana sekalipun, semua merasai kesakitan ini. Kerana ujian ini bukan ujian yang kecil, ujian yang besar. Bayangkan saya yang peniaga kecil ni pun kehilangan pendapatan yang banyak dan terpaksa buang pekerja. Last boleh tanggung gaji sampai bulan 7 saja. Dah tak mampu, tak tahu nak mana nak korek, tak tahu mana nak pinjam lagi. Dan nak buat macam mana, saya terpaksa bercakap dengan kita punya kaki tangan, kita dah tak mampu nak bayar gaji dah. Walaupun basic. Ini dilalui oleh semua orang. Jadi bank janganlah tengok sangat SOP, janganlah tengok polisi tu. Polisi itu pun dibuat oleh manusia, boleh diubah. Benda ni kalau tak bawa kepada mahkamah, siapa yang hantar pada mahkamah? Mahkamah hanya mengambil dan setelah ada perintah, tapi siapa yang pergi kepada mahkamah? Siapa yang bawa kes ni ke mahkamah sehingga mereka di bankrupt dan sebagainya? Bukan ke bank. Janganlah bank kata saya tak tahu, ini polisi, ini memang kerja kita. Saya faham, memang kerja, tapi takkanlah tak ada MC dalam bank yang melihat benda ni. Takkanlah tak ada panel-panel bank yang boleh mengkaji tentang COVID-19 ni. Pandemik COVID-19 ni satu benda ujian yang berat. Ini orang dah tak ada kerja, orang dah tak ada perniagaan, tak ada sale, rumah tak bayar 3 bulan, nak kena lelong. Kena pula habis dengan moratorium, masuk bulan 10, 6 hari bulan 10, terus kena moratorium, dapat hadiah daripada bank. Ini satu penyakit lah. Saya minta maaf, saya tidak melevelkan semua bank tapi kalau ada bank-bank yang buat begini, maksudnya mana MC, mana panel bank yang membuat kajian tentang benda ni?
Adakah mereka tidak mempunyai hati? Mana prihatin? Kalau kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang prihatin, bank ni duduk di mana? Duduk di bawah kerajaan mana? Duduk di dalam Malaysia. Duduk di bawah kerajaan Malaysia. Kalau kita mempunyai Perdana Menteri yang prihatin, CEO bank ni pun kena prihatin lah juga. Kan? Kalau kita tahu panel-panel bank ni takkanlah tak ada dekat situ bahagian-bahagian yang boleh mengkaji benda ni. Takkanlah terus nak ambil tindakan. Dah lah kena lelong. Lepas tu ada tambahan pula charge untuk legal yuran guaman 14,000, hutang tak sampai 10,000 berapa ribu? 10,000, tambahan lagi legal fees 14,000. Tolonglah, kita ni bukan bercakap soal keuntungan, kita bercakap soal kedudukan rakyat hari ni. Ramai yang masyarakat hari ni yang melalui derita. Kita ni apa pun kalau bank buat kebaikan kita sokong. Tapi hari ni kita lihat ada juga bank-bank yang tidak melihat bagaimana kesusahan orang-orang hari ini. Jangan sebut B40 je, semua terlibat. Ada yang sebut kita bagi pada B40. Habis orang yang meniaga tu yang selama ni yang jadi majikan, yang ada 50 staff, 100 orang staff, 200 orang staff, dia tidak memberi gaji. Selama ni dia tidak memberi manfaat. Bukan dia ke antara orang yang usaha bersama memberi manfaat juga kepada kaki tangan dia. Jadi semua orang terlibat. Kawan saya hampir-hampir nak tutup wedding hall, nak bankrupt. Yang ada staff hampir 90 orang. Jadi ini bukan main-main ya. Dalam masa moratorium juga dia terpaksa bayar gaji basic, cari duit, jual aset. Dan untuk pengetahuan, bukan mudah nak jual aset dalam keadaan moratorium ni. Tak ada orang nak beli pun. Tak ada orang nak beli pun. Orang sekarang ni sibuk memikirkan untuk restructure hidup, restructure kehidupan. Ada yang dah hilang kerja. Ini bukan main-main. Hilang kerja, nak cari kerja baru, nak mula balik, nak start balik hidup, bukan perkara yang mudah. Termasuk kalau kita tengok hari ini, banyaklah benda kalau nak sebut dekat dalam live kita ni, tapi kita sebut yang penting-penting lah. Tapi kalau kita tengok hari ni, semua kata ada diskaun. Waktu MCO ni semua ada diskaun, tapi bukan diskaun lagi. Bil elektrik semakin bertambah, tarifnya semakin meningkat. Jadi ini bukan perkara main-main lah. Saya harap saya mohon betul-betul Menteri Kewangan kita supaya melihat benda ni, melihat dengan jelas. Pasal ini bukan main-main. Mereka bukan mempunyai gaji yang tetap dalam keadaan moratorium ni. Kita sendiri pun terpaksa bayar basic saja. Basic pun tahulah berapa kalau tanpa allowance, tanpa OT dan sebagainya. Jadi ini bukan main-main. Saya minta kepada Menteri Kewangan dan khusus minta juga kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin kita, supaya bukan prihatin saja, malah memberi satu order, memberi satu arahan kepada bank-bank yang ada di Malaysia ni supaya memberi automatic moratorium lagi 3 bulan atau ke 6 bulan. Itulah masa yang saya rasa mereka boleh restructure, baru nak betulkan hidup ni. Baru nak betulkan hidup, baru nak betulkan pendapatan, baru nak berapa banyak anak yuran sekolah tak boleh nak bayar dan sebagainya. Sekolah pun tak boleh nak tampung sekolah. Ini benda yang berlaku. Jadi tolong beri satu arahan yang keras kepada bank-bank. Dan saya yakin kita bercakap ini bukan bercakap sedap mulut. Kita ada buat kajian dan kita lihat banyak masih lagi boleh menampung kalau nak lanjutkan sampai ke 6 bulan pun. Maksudnya bank tidak rugi. Maksudnya di dalam moratorium selama 6 bulan yang diberikan sebelum ini, dari bulan 4 sehingga bulan 9, bank masih untung. Maksudnya bukan rugi. Kalau rugi, okey, kalau bank ada benda yang nak respon pada kita, kita boleh respon, tak ada masalah. Kita bukan nak bergaduh, tapi kita ada kajian yang di mana bank masih untung walaupun moratorium selama 6 bulan. Kalau bank nak tambah lagi 6 bulan lagi pun masih lagi dalam keadaan tidak rugi. Jadi kita mohon kepada kerajaan Malaysia supaya memberi bantuan, kejutkan MCMC, mana MCMC dibangun, pergi berjumpa dengan bank, bagi satu arahan supaya lanjutkan kepada 6 bulan, kalau boleh sampai 6 bulan, supaya kita orang boleh bernafas. Ini nak bernafas pun dah tak boleh. Jangan main-main. Orang semua tagih hutang, jangan cakap lah. Sekarang ni dah tak ada lagi orang menagih hutang boleh bagi lanjutkan masa. Boleh lagi 1 minggu 2 minggu, tak ada. Kalau hari ni duit dia, hari ni dia tak sampai. Kerana apa? Desakan hidup. Desakan hidup hari ni. Semua orang terdesak. Semua orang melalui keperitan. Jadi kita nak hari ni mohon sangat supaya kerajaan tolong bagi satu arahan kepada bank-bank, berikan lagi moratorium 6 bulan bermula pada bulan 10 sampailah kepada bulan 3. 10, 11, 12 sampai bulan 3. Itu adalah saya rasa
mungkin separuh sedikit memberi keselesaan kepada masyarakat, kerana hanya mereka dapat lepas daripada biayai pinjaman bank. Tetapi hidup belum tentu lagi, banyak lagi benda-benda nak kena bayar, itu nak kena bayar. Sekarang semua bil yang datang semua bil tertunggak, bukan bil semasa lagi. Jadi saya mohon kepada ni, saya pun minta maaf kepada Datuk Isham mencelah awal, pasal patutnya kita punya pengadu nak bercakap. Jadi itulah kita mohon ya, kita harap ini menjadi satu bukanlah kita ni hari ni nak ambil kredit, nak buat kita semboyan ni pun dah lama tak keluar. Tapi bila kita keluar ni, mestilah isu tu isu yang sangat memberi kesan yang sangat berat pada masyarakat. Bila orang datang jumpa kita, minta kita tolong apa nak bercakap, sebab dia orang tak ada channel nak pergi kepada. Inilah cara channel yang kita ada. Kita minta media untuk sampaikan kepada kerajaan, sampai kepada bank-bank, dan jangan jadi musuh dengan kita. Kita bukan nak bergaduh. Kita hari ini bercakap soal apa? Soal keprihatinan, kesedaran kepada masyarakat hari ini yang terbelenggu dengan masalah hutang, masalah hidup. Jangan ceritalah pasal kehidupan pada moratorium ni. Tak ada apa yang boleh membuat income, melainkan kita ialah apa-apa kerja yang ada buat. Grab, berapa ramai orang nak jadi Grab rider? Sampai ke hari ini Grab rider pun dah terbagi 3 keuntungannya. Kalau dulu dia boleh orang kata dapatlah satu hari berapa kali ride kan untuk hantar barang. Sekarang ni pun dah terbagi, sebab semua orang perlu berkongsi. Mohon supaya benda ini prihatin kepada masyarakat. Tolong, kalau betul-betul memberi keprihatinan kepada masyarakat, tolong buat benda ni, tolong bantu kami, tolong bantu masyarakat, tolong prihatin pada masyarakat. Jangan risau pasal mana nak lagi. Kalaulah katakan kita ni tak bayar, bila waktu moratorium dah habis, memang keadaan dah selesa, kita kena bankrupt lah kalau kita sendiri tak nak bayar. Tapi ini kita memang memerlukan bantuan. Kita minta kepada bank, tolong tengok panel-panel bank bangun, tolong tengok benda ni, tolong selesaikan perkara ni, tambahkan lagi moratorium secara automatik, bukan untuk datang ke bank. Sebab ada juga orang kampung yang tak pandai nak guna internet bagai ni, hantar surat kan. Memang jenis kalau bayar bil pun pergi ke kaunter, bayar, ambil resit, bawa keluar. Pergi ke bank rakyat, bayar, ambil resit, bawa keluar. Pergi ke BSM, bayar kat kaunter, ambil, bawa keluar. Ini orang-orang kampung, apatah lagi nak tulis surat. Jadi bagilah secara automatik selama 6 bulan supaya kita bernapas. Kita minta tolong kepada kerajaan, tolong kaji benda ni dan tolong ambil tindakan drastik kepada bank, dan bank negara tolong bantu tengok benda ni. Sebab ini bukan main-main. Saya rasa pegawai bank pun tahu benda ni, semua orang tahu. Jadi jangan katakan ini sebagai satu kerja dan untuk mematuhi polisi. Itu saja daripada saya. Sekian. Saya bersetuju dengan apa yang saudara Yusof Azmi nyatakan tadi. Bantuan moratorium yang bersasar, konsep bersasar ni pada saya sukar untuk membantu pengguna-pengguna dan peminjam-peminjam. Sehingga ke tahap 31 September bulan lepas, menurut kajian yang saya buat, masih ramai lagi yang gagal mengemukakan permohonan kepada bank untuk menanjutkan moratorium kerana pelbagai sebab. Antaranya tidak tahu cara macam mana nak buat, antaranya nak menggunakan sistem online tu dia tak pandai, ada caranya pergi ke bank hantar permohonan tapi tak dapat keputusan, dan kebanyakannya belum dapat keputusan. Bila kita memberikan hak ataupun permohonan tu diberi kepada bank, maka akan ada yang lulus, maka ada yang tak lulus. Jadi beban untuk meluluskan tak meluluskan itu ada di tangan bank. Jadi kita tak tahu bank ni, adakah bank ni semua bank, setengah bank baik, ada setengah-setengah bank ni bersifat kapitalis. Saya tak kata semua, saya kata sebahagian daripada bank bersifat kapitalis. Jadi kita meletakkan satu hak rakyat kepada badan kapitalis untuk menentukan sama ada boleh lulus atau tidak lulus permohonan. Bukankah itu hak sebagai sebuah kerajaan, the custodian of people, sebagai penjaga kepada orang, kepada rakyat, perlu untuk memberikan keprihatinan. Dan benda ni kita tak pernah minta sebelum ni. Pernahkah kita daripada Persatuan Pengguna minta tak bayar bank tahun 2018 ke 2017? Bahkan kita marah pengguna kalau tak bayar, kena bayar. Tetapi berilah pengecualian, pengecualian pada tahun yang mendesak ni. Semua orang susah. 2-3 hari lepas saya datang, satu daripada sahabat saya minta pinjam sebab nak bayar gaji, menangis depan saya. Menangis sebab nak minta duit bang, nak minta duit, nak bayar gaji, tak mampu nak bayar gaji.
Bila majikan ni kan nak bayar gaji tak mampu, dia malu. Saya pun pernah rasa perasaan tu. Macam mana malunya nak tak muka bila tak boleh bayar gaji. Sanggup nak jual apa saja. Tapi inilah saya minta kepada pihak saya, ini bukan satu kritikan, dan tolong jelas ini bukan satu kritikan. Ini satu rayuan, satu permintaan daripada rakyat. Kita tak minta banyak, bukan kita tak nak bayar pun, bukan kita bukan tak nak bayar, kita minta tangguhkan pembayaran. Kita nak bayar, kita sedang bertatih. Ini umpama baru habis PKP ni kan, dia nak, kalau baby ni kita kata macam baru nak jalan, pergilah mana-mana kedai, customer kosong. Pergilah mana-mana shopping mall kosong, orang tak beli barang sekarang ni. Jangan cakap betul, semualah termasuklah perniagaan saya. Kita fikir macam mana nak survive ya, bukan nak fikir untung sekarang ni, nak fikir nak bayar gaji orang je. Jadi saya minta nombor satu, saya minta daripada persatuan, kita minta supaya bank tidak mengambil tindakan kepada peminjam dalam tahun ni. Tolonglah jangan mengambil tindakan. Janganlah nak pergi jual, janganlah nak pergi lelongkan rumah orang, janganlah nak pergi hantar LOD ke, janganlah nak pergi saman mana-mana peminjam, janganlah pergi tarik kereta orang. Tolonglah berilah sikit keprihatinan. Kereta ni satu benda asas, rumah ni satu perkara asas. Tolonglah janganlah nak bankrupt orang. Apa guna bankrupt dia orang? Bukankah beri laluan sikit pada mereka ni untuk beri nafas mereka untuk mulakan balik pekerjaan mereka, beri nafas untuk mereka jana balik pendapatan, dan sudah tentu mereka akan bayar. Kita hanya minta kepada bank dan pihak kerajaan, tolong pantau. Kita bukanlah nak menghina ataupun nak mengkritik, kita nak menyatakan kita ada kes, kita ada pengadu, kita bercakap berdasarkan fakta. Dan hari ini pun saya bawa salah seorang daripada pengadu kita, Encik Adli, dan saya yakin ramai lagi di luar yang mengalami masalah yang sama. Jadi sebelum kita bagi pada pengadu, saya ingat kita dengar sikit daripada Dr. Nur Azman untuk menyampaikan sedikit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Baik, pertama sekali isu yang kita bangkitkan di sini ialah isu yang mendesak. Satu yang mendesak. Hari ini bank hidup sebab rakyat tolong bank. Kenapa rakyat tolong bank? Rakyat masuk duit dalam bank, dapatlah untung sikit 0.07%. Kemudian bank guna duit rakyat untuk bagi pinjaman, dapat untung 3%, 4% atau mungkin lebih. Jadi rakyat tolong bank, masuk duit dalam bank, bank guna duit niaga bagi pinjam orang, dapat untung. Maka hari ini setelah rakyat bagi duit pada bank, apa bank buat? Bank bagi bom pada rakyat. Kenapa bagi bom pada rakyat? Kalau kita tengok kat Syria, kita tengok kat Palestin, Israel, Zionis, bom, hancur rumah. Hari ini ada di kalangan bank yang menggunakan kaedah yang sama. Setelah rakyat bagi kepada dia duit, dia guna duit tu untuk dapat untung. Bila rakyat dalam keadaan terdesak dan darurat, maka dia guna pula bom untuk menghancurkan rakyat. Sebab itulah kami nak membawa satu perkara yang mendesak. Bayangkan rumah dirampas, dilelong, dalam keadaan anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek terdedah di luar rumah dalam keadaan virus COVID-19 sedang bermaharajalela. Maka ini bukan saja lebih teruk daripada bom, malahan kita nak gambarkan sebagai satu usaha yang tidak, bukan kata tak kemanusiaan ni lagi ni, dia tidak ada langsung berfikir. Dan sebab itulah saya nak menyeru kepada yang pertama sekali pihak kerajaan. Pihak kerajaan kita tahu banyak dah jasa-jasa yang diberi dan dibuat. Malahan keprihatinan YB Pagoh, saya pun orang Muar, orang Pagoh juga. YB Pagoh kita yang berhormat Perdana Menteri telah memberikan satu pakej yang baik, dan alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi kita minta lah bagi pihak kerajaan, yang pertama sekali tolong kuat kuasakan moratorium ini secara komprehensif. Jangan hanya sekadar setakat batuk di tangga saja. Buat
Kita kata begitu sebab masalah rakyat masalah yang real, yang mendesak. Kalau kita ditarik, kita tahan lagi. Kalau tanah ditarik, kita tahan lagi. Tapi bila rumah dilelong, tempat tinggal, tempat tidur, tempat menginap, tempat di mana kalau sakit kita boleh berehat, kalau sakit kita boleh merawat diri kita, tempat perlindungan daripada COVID-19 tiba-tiba dirampas, dilelong, maka itu satu perkara yang amat kejam. Maka saya menyeru kepada pihak kerajaan, tolonglah bagaimana digambarkan oleh rakan-rakan tadi, moratorium ini kalau boleh kita jadikan sebagai pukal tidak bersasar, dan kemudian secara automatik, sebab banyak orang kampung, orang yang tak tahu, tidak ada dengan online dan sebagainya, tidak tahu nak bawa kes ke depan, tak tahu nak bercakap dengan pegawai bank, mereka tak diluluskan. Jadi bila tidak diluluskan, akibatnya inilah berlaku, antaranya rumah dirampas dan dilelong. Kemudian bagi pihak kerajaan, terutamanya bagi Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Kewangan yang orang bank sini memahami akan sistem bank, maka saya nak menyerulah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita, supaya kumpulkan bijak pandai, kumpulkan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar bank, review balik sistem bank yang ada di Malaysia. Jangan kita hanya ikut apa yang dibawa daripada barat, daripada kapitalis, daripada Zionis, dan daripada musuh-musuh kepada manusia dan segala bangsa yang ada di dunia. Mereka hanya mementingkan keuntungan demi keuntungan. Maka perlu ada satu review bank ala Malaysia, di alaf yang baru, di zaman di mana kita diserang dengan COVID-19. Maka kita buat satu perjumpaan, conference ke, summit ke, bincang semula sistem yang ada dalam bank ini, supaya sistem ini benar-benar ada keprihatinan, ada kerjasama, ada kemanusiaan dan ihsan. Semasa kita susah, sama-sama susah. Ketika kita senang, sama-sama senang. Jangan ketika susah, rakyat susah, bank masih lagi nak bersenang-senang dengan keuntungan yang mereka dapat daripada duit rakyat juga, duit yang disimpan di dalam bank mereka. Dan sebab itulah saya minta kepada yang berhormat Datuk Seri Zafrul, kalau boleh tengok semula sistem bank yang ada pada hari ini, alternatif sistem yang terbaik, yang tidak hanya sekadar mendapatkan keuntungan. Sebab itu bagi pihak bank pula, saya nak menyeru supaya bank ambillah perhatian, kerana sebagaimana yang saya cakap, ini adalah kes-kes awal. Sekiranya berlaku kes-kes yang lebih berat daripada ini, seperti apabila berlaku anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah ataupun atuk dan nenek dibuang daripada rumah, keluar daripada rumah, dan akibat daripada itu mereka diserang oleh COVID-19, ataupun mereka berhadapan dengan kesusahan dan kepayahan, maka rakyat tidak akan berdiam diri. Rakyat akan bersatu dan berkumpul untuk melihat kepada penjenayah-penjenayah baru yang memaksa rakyat untuk bangkit. Maka sebab itulah kalau boleh kita melihat pihak bank ketika masa-masa PKP ini, ketika masa-masa kita diserang oleh virus ini, tangguhlah dulu tindakan-tindakan melulu yang boleh menjejaskan keselamatan dan boleh menjejaskan segala perkara yang boleh membawa kepada bukan saja rakyat dah duduk yang susah ini, macam mana kata kawan-kawan kita tadi, bagaimana sekarang ni kita baru nak bernafas, itu pun belum bernafas betul lagi, tiba-tiba rumah ditarik. Dan di sinilah kita harap supaya pihak bank akan menjadi orang ataupun kita kata yang berfikir. Dan saya menyeru kepada pihak bank, jangan hanya fikir nak ambil untung dari sudut pinjaman sahaja, fikirlah bagaimana cara lain untuk supaya keuntungan itu boleh dapat daripada tempat lain. Mungkin bank sebagai Baitumal juga, mungkin bank sebagai tempat yang boleh mengumpulkan crowdfunding untuk membantu atau menggunakan keuntungan sebahagian untuk crowdfunding, membantu mangsa-mangsa yang berhadapan dengan masalah akan dilelong rumahnya ini. Itu untuk setakat ini. Saya harap perkara ini dapat diambil perhatian, terutama daripada pihak berkuasa, pihak kerajaan. Terima kasih kerana prihatin. Tapi nak sebut di sini tidak cukup hanya sekadar kita memberikan moratorium yang sekadar bersasar ini, kerana ia masih lagi mengakibatkan keburukan kepada rakyat. Dan begitu juga tindakan-tindakan secara tegas dan keras perlu diambil kepada mungkin
bank-bank yang tidak prihatin dan tidak ada sifat ihsan dan kemanusiaan. Kerana itulah peranan kerajaan untuk sama-sama menjaga dan memelihara kesejahteraan rakyat. Itu daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu PKP, biasanya rakyat ni pada waktu PKP ni dia harap apa lah, dapat harap sumbangan lah. Pokok ada ampau ke kan, ada ampau dapat tidak mata penyakit tu, dapat tak betul? Mata prihatin tak dapat? Nampak? Mata prihatin pun tak dapat. Surat Cina suruh rumah tak dapat. Jadi saya rasa ni satu, saya tidaklah mahu mencerca mana-mana pihak. Kamu rasa ada, sabar je lah kan. Jadi saya minta kalau boleh kita dengar sikit lah dekat nadi rakyat daripada Encik Ali menceritakan bagaimana dia menghadapi menerima. Dia cerita dengan saya waktu dia duduk ni dengan tangisan berinak dengan mata. Jadi saya dengar tahu dah kata tak dapat moratorium tu. Ingat dapat moratorium. Dia kata isi form apa semua ni dan email ke bank. Jadi saya pun email ke bank apa semua ni. Saya tunggu daripada pihak bank mengatakan lulus ke tak layak ke macam mana. Saya tunggu-tunggu sampai-sampai dah dapat surat tampal kat depan pintu saya, rumah nak kena lelong pada 5 bulan 10. Jadi saya pun pergilah ke bank merayu apa macam mana nak settle ni semua. Dia kata boleh settle, bayar 9 bulan tunggakan sebanyak 10,700. Jadi yang 13,000 lagi dia kata bayarlah ansuran. Jadi saya tak puas hati, yang 13,000 ni saya nak kena bayar untuk apa? Jadi saya nak macam satu penindasan atau macam nak macam kena bully, nak kena bayar 13,000 lebih ni untuk bayar legal fee. Legal fee untuk apa pun saya tak tahu. Dia kata untuk surat menyurat apa semua ni. Saya tanya dia, surat pun saya tak sampai. Dan surat merah pun untuk lelong pun saya tak sampai, tak dapat. Jadi saya pun tak tahu nak merayu dan siapa. Jadi saya datanglah sini untuk merayu yang mungkin boleh tolong saya. Dan bukan saya saja, mungkin ramai lagi kat luar tu yang tak tahu pasal moratorium yang dia layak ke tak. Dan saya rasa bukan saya seorang, ramai lagi kat luar. Itu je. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Ali. Itu salah satu daripada peminjam yang pada saya telah ditindas lah. Jadi kita rasa banyak lagi yang ada di luar sana yang tertindas. Kita boleh tampil kepada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, boleh datang kepada Persatuan Semboyan Malaysia, boleh email kita, boleh buat aduan melalui Facebook kita. Dan kita akan cuba mencari jalan apa mekanisme kita nak kumpulkan. Kita tidak mahu lagi budaya pembuli, budaya menindas golongan kapitalis kepada orang awam. Jadi saya highlightkan sekali lagi apa objektif sidang media hari ini. Yang pertama, gesaan kepada pihak bank PKP, terutama tahun 2020 musim Covid ni. Itu yang pertama. Tidak ada tindakan, tolong tangguhkan tindakan. Bukan tidak ada tindakan terus, tindakan tangguhkan sementara musim PKP ni. Nombor satu. Nombor dua, kita mendesak, memohon, merayu, apa-apalah bahasa, asalkan mendapat objektif, iaitu diberikan moratorium secara pukal dan automatik kepada semua peminjam-peminjam, terutama pada golongan B40 dan M40.
tidak mengira mana-mana tempat, tidak hanya di Sabah, tidak hanya di Kedah, di seluruh Malaysia. Kerana saya yakin, kita daripada Persatuan yakin sekiranya kuasa untuk membuat keputusan sama ada moratorium itu diluluskan atau tidak diluluskan, akan ada kebarangkalian dan kemungkinan akan berlaku penindasan dan kezaliman kepada peminjam-peminjam dan pengguna. Jadi kita menyeru kerajaan yang memang prihatin, dan kita yakin kerajaan ini prihatin, untuk tolong, merayu, bantu, tidak tunduk kepada pihak bank untuk meneruskan lagi 6 bulan moratorium pukal, moratorium automatik dan tidak bersasar kepada semua pengguna dan peminjam di Malaysia. Kami yakin pihak bank tidak akan terjejas, pihak bank akan terus membuat keuntungan. Dan apalah salahnya atas nama ihsan, atas nama kemanusiaan, atas nama membalas balik budi rakyat, pada tahun ini diberikan sedikit kelonggaran, diberikan sedikit kemudahan kepada rakyat, dan rakyat akan membalas balik jasa bank. Rakyat akan berterima kasih balik kepada bank dan kepada kerajaan kerana membantu rakyat. Jadi saya rasa itu saja. Ada Taman Ali? Cuba terima kasih kepada admin Aki Channel. Nampak.